أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nanti nota saya beri, kemudian ada cuma sudah stay dulu. Cuma pengajian hari ini saya sampaikan dulu. Tadabbur pada ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai kepada mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ayat sebelum ni berkaitan dengan jalan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat, disebabkan mereka berada di atas jalan yang lurus. Bermula dengan munajat dan doa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Dan kita telah pelajari tafsiran dan kita juga telah pelajari tentang tadabbur ayat itu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini bukan pihak kita. Pihak kita hanya mohon kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mujib, yang memustajabkan permohonan hamba-hambanya. Akan tetapi hendaklah kita ketahui antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Hadi. Al-Hadi yang sentiasa memberi petunjuk, hidayah, taufik, inayah. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga menghendaki memberi sesuatu kepada kita tanpa kita memintanya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki, beri nyawa. Ada kalanya kita tidak pernah meminta nyawa kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki, diberi dengan jalan yang barakah. Maksud barakah adalah apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dia akan bertambah sehingga pemikiran manusia pun bertambah. Pada umat yang terdahulu, rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala had, maknanya apa yang mereka dapat, mereka tak boleh nak fikir besok nak makan apa, sebab ini rezeki hari ini. Tapi kita hari ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang Allah beri, kita boleh fikir esok nak makan apa, bahkan bulan depan nak makan apa pun kita boleh rancang. Betul tidak? Dia tidak ada had. Itu barakah. Cuma yang perlu kita ketahui, itu semua maksud bahagian nikmat. Tetapi nikmat ini ada dua. Satu nikmat secara umum, satu nikmat secara khusus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah atas jalan yang lurus. Itu ulama kita Islam, iman, faham Quran, kenal Nabi dan mencintainya, dan tahu jalan kebatilan itu berbeza dengan jalan al-haq, kebenaran. Jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, siddiqin, wa syuhada, wa salihin. Termasuklah jalan orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat dulu-dulu, umat dulu-dulu, sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Hanya saja jawapan pada nikmat yang dimasukkan adalah nikmat khusus, bukan nikmat umum. Mengapa agaknya? Kalau kita menafsirkan nikmat ini umum, orang kafir pun dapat nikmat siratal mustaqim, nikmat Islam, nikmat iman, orang kafir pun masuk, maka bertentangan. Lalu oleh kerana itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim, nikmat yang dimaksudkan khusus diberi kepada siapa? Mereka yang Islam, yang beriman saja.
Pertanyaan nikmat apa? Nikmat rasa, mengetahui, memahami, sehingga seseorang Islam akan merasai nikmatnya dia menjadi orang Islam. Bila dia ada iman, dia merasai halawatul iman, kemanisan dalam iman. Jadi orang kafir tak dapat ni. Oleh kerana itulah terjawab dalam lafaz yang terakhir ni, ghairi. Ghairi ni adalah bukan. Di sudut bahasa Arab, ilmu lughah, ghairi ini dah masuk istisna, dikecualikan untuk masuk pada bahagian satu kelompok yang sebelumnya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu orang beriman yang telah diberi nikmat iman Islam, yang mereka merasa nikmat dalam Islam, nikmat dalam iman khusus itu bagi mereka. Jadi ghairi ini adalah untuk menahan al-maghdubi 'alaihim, iaitu orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, orang musyrikin, orang Majusi, termasuk daripada kelompok siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi mereka tak termasuk, sebab Allah kata jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Jadi Allah mengatakan ghairi, bukan. Maknanya orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun kita kata orang kafir tak termasuk pada an'amta 'alaihim tadi. Tak termasuk. Jadi ini terjawab. Lalu nikmat apa yang dirasai oleh orang kafir? Nikmat umum. Umum ni ada tak termasuk pada nikmat Islam, nikmat iman? Tidak termasuk. Barakah? Tidak termasuk. Cinta Allah, redha Allah juga tidak termasuk. Tidak termasuk ke situ. Bahkan para malaikat, haiwan-haiwan pun berselawat hanya kepada orang yang beriman saja. Jadi mereka tidak mendapat selawat daripada malaikat, daripada Allah, daripada haiwan-haiwan. Maknanya mendoakan buat orang-orang ni. Ghairi tadi menahan, membatasi. Di sudut lughah lah, ilmu lughah. Tadabbur pada ayat ini adalah apabila kita membaca pada ayat yang ke-6 yang bermaksud, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah Kau berikan anugerah nikmat pada mereka, yang telah disebutkan sifat dan ciri-ciri khusus kepada mereka. Mereka adalah ahli hidayah. Ahli hidayah ni siapa? Hanya orang Islam yang beriman sahaja. Orang kafir diberi hidayah, petunjuk secara umum, tetapi hidayah khusus tidak ada. Itu yang kita kena tahu, ilmu khusus dengan ilmu yang umum. Seperti mana kita belajar sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimah umum ke khusus? Khusus. Sebab Tuhan tu hanya Allah Subhanahu wa taala, khusus. Tidak ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tuhan tu bahasa Melayu. Tuhan tu bukan Allah. Allah tu Allah. Tuhan tu kan bahasa Melayu, hanya terjemahan. Lalu oleh kerana itulah kaedah di sudut akidah, kita perlu memahami la ilaha illallah di sudut Arabi, maksud di sudut Arabiah. Jangan kita memahami dalam maksud sekadar terjemahan. Kalau terjemahan maksudnya tidak Tuhan melainkan Allah. Tapi kita kena tahu di sudut maksudnya Arabi, i'rab dia. Seperti mana contoh, kalau kalimah la di situ pernah sebut, pernah dengar ada ustaz kita kata nafiyah, menafikan, isbat pada ilah, ada kan? Cuma yang perlu kita ketahui, la di sini dia jenis la jinsi. Jinsi maksudnya menafikan seluruhnya dinafikan. Makna bila ada manusia kata ada Tuhan selain pada Allah, la di sinilah tolak dia, menafikan apa yang dia kata. La, seperti bagaimana kita kata zalikal kitabu la raiba fi. Maknanya Quran itu daripada Allah, diberi kepada Nabi. Memang tidak ada keraguan. Kalau sekiranya ada keraguan, mana keraguan itu muncul daripada Allah. Mustahil Allah bersifat ragu-ragu dalam menurunkan Quran. Lalu bila manusia kata saya meragui Quran, itu masalah dia, bukan masalah Quran. Dia meragu-ragukan bahawa betul ke Quran daripada Allah turun pada Muhammad.
Si meraguinya, itu masalah dia, bukan masalah Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. La ilaha diterjemahkan Melayu Tuhan, tetapi masih tidak tepat. Di sudut i'rab di situ dia mesti ada khabar, mesti ada mubtada, mesti ada khabar, kemudian pula ada jumlah yang mahzuf, ada yang digugurkan, tidak disebut. Di sudut i'rab kena buat keluar balik apa yang tidak disebut. Tidak disebut tu adalah al-haq. Sebab kalau sekiranya la ilaha, manusia boleh masuk ilah, haiwan boleh masuk ilah, batu boleh masuk ilah. Itu pasal manusia sembah ilah tadi. Ilahum ma'allah, adakah Tuhan selain pada Allah? Maknanya ada manusia jadikan selain pada Allah Tuhan, lalu nak menafikan ada selain pada Allah Tuhan. Ulama kita kata takdir dia mesti ditetapkan ilah itu al-haq. Maksudnya la al-haq illallah. Bila tidak digugurkan pada ilah, la ilaha bil haqqin illallah, makna tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Kemudian pada kalimah ilaha mesti dinyatakan ini siapa? Ini hanya Allah. Jangan dikaitkan dengan lain. Lalu diletakkan apabila dikaitkan Allah, dua di sini muncul, al-mawjud, al-ma'bud, ataupun mawjud, ma'bud. Lalu oleh kerana itulah dimaksudkan la mawjud illallah. Maksudnya tidak ada yang wujud sebenar-benarnya bil haqqi tadi, hanya Allah. La ma'bud, tidak ada yang layak untuk diibadahi sebenar-benarnya melainkan Allah. Bila digugurkan mawjud dengan ma'bud, maka kembali balik la ilaha bil haqqin illallah. Jadi isbat. Bila jadi isbat kat sini, sebelumnya ada kalimah nafi, di sudut lughah dia boleh digugurkan illa, istinad tadi, melainkan itu gugur. Bila digugur, jadi maksudnya apa? Tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, melainkan itu gugur. Tiada Tuhan, hanya Allah. Apa maksud di sini? Allah saja Tuhan. Lalu bila digugurkan la, Allah al-haq, Allah ilah, ilah al-haq. Apa maksudnya? Seperti mana firman Allah, dzalikumullahu dzalik huwal haq. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwal haq, dia Allah Subhanahu wa taala al-haq. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaq. Jadi akhirnya bila dibuang, digugurkan Allah al-haq. Al-haq siapa? Allah. Bila digugurkan Allah, jadi dah al-haq. Bila digugurkan al-haq, kembali balik Allah. Lalu yang sebenarnya wujud siapa? Allah. Bila seseorang membaca Allah, kembali balik yang mewujud, yang ma'bud, yang al-haq, Allah. Itu pasal dalam zikir tariqah ada juga berzikir dengan Allah. Allah. Dia bukan satu lafaz Allah saja. Lafaz itu adalah untuk menggabungkan seluruh yang mewujud, yang ma'bud, yang bil haq dengan Allah tadi. Bila seseorang menyebut ya Allah, sama seperti mana dia menyebut ya haq. Bila seseorang berzikir dengan ya haq, maka sama juga dia berzikir ya Allah, maka dia akan pergi balik. Jadi itulah maksud la ilaha illallah. Jadi bukan sekadar la ilaha illallah dalam hati dia ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu hanya kefahaman awamiah, awam. Sebenarnya hakikatnya lebih daripada itu. Maknanya tidak yang layak, ataupun dalam terjemah saya tengok tidak berhak disembah melainkan hanya Allah. Jadi kat situlah hakikatnya bila kita sebut la ilaha illallah. Bila kita syahadu an la ilaha illallah dalam solat, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu awamiyah, awam. Kita kena tambah bil haq. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya, itu maksud bil haq, melainkan Allah. Al-haq tu kena masuk. Al-haq tidak masuk pada lafaz. Al-haq tu masuk dalam hati je. Al-haq itu masuk dalam hati saja. Itu pasal memang ada tariqah kadang dia zikir al-haq, al-haq.
Bagi ustaz akhir zaman, janganlah zikir gitu. Tu zikir tu tak waris daripada Nabi. Nabi tak ajar. Dia tak faham tentang la ilaha illallah. Al-haq tu ke Allah. Dzalika bi anna Allah. Demikian itulah Allah. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Dia al-haq. Jadi siapa nak menafikan? Lalu kita duduk al-haq. Al-haq itu Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita sebut Allah. Allah itu pada jiwa zikir qalbi nama dia. Nak jadi wali, nak kena tahu ilmu macam ni. Semua para wali melalui kewalian tapak permulaan dengan la ilaha illallah. Dia bukan terus boleh jadi wali. Itu pasal wali-wali yang saya kenal tak ada yang tak tahu bahasa Arab. Semua pandai bahasa Arab. Walaupun dia bukan belajar tinggi, bahasa Arab tu Allah ajar dia. Sebab kata ulama kita, tidak ada wali yang jahil. Walaupun dia wali Melayu, seperti mana Tok Kenali tu wali Melayu, tapi dia tulis kitab dalam bahasa Arab. Dan kitab dia dirujuk oleh orang Arab pula belajar. Dia orang Melayu. Tu pasal banyak ulama-ulama dekat Indonesia yang pergi ke Mekah tulis macam-macam kitab, tapi dia bukan orang Arab. Kitab tu sampai hari ni jadi rujukan. Padahal yang menulis tu orang Melayu, Nusantara, keturunan kita. Waktu saya belajar dulu, kita datang kat syekh ni, syekh ni pun kata, kenapa kamu tak belajar pada syekh ni? Kita nampak orang Melayu kot, rendah sikit. Dia kata, sesungguhnya kami di Mekah pun belajar dengan orang Melayu keturunan kamu. Padahal Melayu bukan Arabi. Jadi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman bahasa Arab, kefahaman ilmu Quran, ilmu Islam, bukan kerana dia orang Arab. Bukan orang Arab. Bahkan guru saya orang Melayu, dia tulis kitab tentang pengajian bahasa Arab Nausara, syarahnya 2 kitab yang tebal-tebal. Dia orang Melayu. Jadi rujukan untuk pelajar universiti international punya orang Melayu menulis. Sehingga orang Arab pun kata, syekh mana, negara Saudi ke, negara Mesir ke, selalu banyak ulama Mesir yang tulis. Tak, Malaysia. Kejut dia dengar orang Malaysia mempunyai kemampuan untuk menulisnya. Jadi menunjukkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dia beri dia siapa yang dia kendaki. Gitu. Jadi kita kembali balik, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau berikan anugerah nikmat pada mereka yang disebutkan sifat dan ciri-ciri khusus mereka. Mereka ialah ahli hidayah, istiqamah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ini notanya ada kat saya, nanti saya bagi kat perempuan. Dan sentiasa mengerjakan semua yang diperintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Sebab sifat ini tidak ada pada orang kafir, tidak ada pada sifat orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maghdubi itu dikaitkan dengan li'an. Ulaika yal'anuhumullah, itu orang-orang yang Allah laknat. Salah satu ujian kita atas dunia adalah kita berkongsi hidup dengan orang yang dilaknat oleh Allah. Berkongsi, tetapi kita tak termasuk yang dilaknat walaupun satu tanah dengan dia. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut sesungguhnya orang menyembunyikan kebenaran. Innal ladzi yaktumuna ma anzalallah. Dia tahu Nabi Muhammad, dia tahu kebenaran Quran, dia sembunyikan. Bila dia dakwah, dia cerita yang lain. Kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan, dia tak cerita. Dia kata Nabi Muhammad tu pembohong. Lalu Allah kata Allah melaknat dia. Orang yang sokong mengikut setuju pun Allah laknat. Bahkan di sudut akidatul Islam, laknat jauh lebih besar daripada siksaan api neraka. Api neraka siksaannya pun dah luar biasa, laknat jauh lebih besar lagi. Sebab apa? Siksaan api neraka tu di mana? Di akhirat nanti. Dia tak ada di dunia. Tapi laknat Allah di dunia sampai ke akhirat. Selagi mana dia tak taubatlah. Kalau dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala tak melaknatnya. Sebab Allah katakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali dia taubat
Wa aslahu, kembali jadi orang baik. Kalau dia orang kafir, kebaikan hanya dalam Islam dan iman, dia kena masuk Islam, beriman. Wa bayyanu, kena jelaskan balik, aku dulu pembohong, aku bohong kamu, aku kata Muhammad tak betul, Muhammad betul, dan sekarang aku telah masuk Islam untuk bagi tahu kepada kamu Muhammad tu betul, kamu pun kena masuk Islam. Itu wa bayyanu. Sebab dulu dia bohong orang kan, dia tipu. Yahudi Nasrani itu sebenarnya ulama mereka semua pembohong, penipu. Itu yang masih kekal hari ini. Kecuali dia bertaubat, tok-tok guru dia, ulama dia masuk Islam, ajak orang lain masuk Islam. Dekat Eropah sana adanya father dia lah, father besar, masuk Islam, jadi mu'allaf. Lalu kita bagi tahu, kamu jangan cabut pakaian kamu walaupun kamu dah masuk Islam. Apa maksudnya di sini? Pakaian dia sebagai pendiri tu, father tu, dia ada pakaian dia, dia ada mahkota atas kepala, jangan cabut. Tetapi kamu datang balik kepada kaum kamu, orang-orang kamu, dakwah Islam, agama yang benar, ajak mereka masuk Islam dengan pakaian tu. Jangan ubah pakai jubah, pakai serbat, jangan pakai kupiah, tak pakai pakaian kamu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahukan keislaman bukan dengan jubah kupiah. Dakwah saja dengan pakaian tu. Itu pasal tidak ada masalah seseorang nak dakwah pakai kot, pakai tie, tak pakai kupiah. Sebab dakwah dia tak kembali dengan itu. Itu tak termasuk pada usul dakwah. Usul dakwahnya apa? Mahu manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak dia bagi tahu Islam itu agama yang benar. Cara dia begitu. Tak perlu buka pakaiannya. Kamu perlu berdakwah di gereja juga. Jangan dakwah di luar gereja. Tapi kebanyakan mereka takut. Sebab apa? Bila, walaupun dulu adalah ulama mereka, tok guru, tapi bila masuk Islam, bila di antara pengikut tahu, dia akan tembak kepala. Mana betapa jahatnya ajaran tu. Memang ada yang akhirnya kena keluar pada Eropah sebab pengikut tu akan kejar dia, cari dia. Laku gitu. Lalu kembali balik pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini golongan yang dilaknat oleh Allah. Walaupun mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masih memberi peluang untuk mereka bertaubat. Itu pasal kita kena tahu, nikmat yang diterima oleh orang kafir bukan nikmat khusus, dia nikmat umum. Dan nikmat yang diterima oleh orang kafir adalah daripada kita punya nikmat, dan juga makhluk Allah yang lain. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh hujan yang turun. Hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, adalah untuk hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang taat kepada dia. Seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala dah melihat kemungkaran ni, kesyirikan, kekufuran, maka Allah menahan hujan, tak mahu turun hujan. Tetapi di kawasan itu masih terdapatnya orang mukmin, mungkin seorang, mungkin dua orang, mungkin satu keluarga, satu kampung kecil je pun, dan lain semua orang kafir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan untuk mereka, termasuklah haiwan-haiwan kat situ, kata Rasulullah. Lalu hujan pun turun, suburnya tanah, mereka bercucuk tanam, hasilnya lumayan, keluar buah-buah, mereka pun jual, jadi orang kaya. Buah-buahannya pun segar, buah-buahannya pun manis. Tapi sebenarnya nikmat tu bukan untuk mereka, untuk kita, tapi mereka kongsi, ambil. Tidak mengapa agar satu ketika nanti mereka beriman dan mengakui itu nikmat Allah. Dia kaedahnya begitu. Seperti mana pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh dakwah, mereka kufur juga, syirik juga. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tahan hujan 3 tahun. Lama ke sekejap? Rasa lama. Tetapi mereka usia ratusan tahun. Kalau kita pula setahun tak turun hujan 3 hari pun rasa lama. Tapi kalau tak turun 3 bulan dalam setahun, lagi lama.
Kalau tak turunnya setengah tahun, 6 bulan tak turun hujan pun gitu, ini sangat lama, tak ada dalam sejarah hujan tak turun selama 6 bulan dah. Dalam setahun, apatah lagi kalau hujan tak turun setahun, lama. Sebab kita hidup tak lama. Tapi pada zaman Nabi Nuh alaihi wasallam hidupnya ratusan tahun, hujan tak turun 3 tahun je, sebenarnya sekejap. Tapi mereka dah rasa tersiksa, tak turun hujan 3 tahun dah tersiksa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu nak aku turun ke hujan, kamu minta ampun padaku dengan cara ikut Nuh, beriman. Dia ajar apa? Dia ajar la ilaha illallah. Kamu kena Islam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Kamu istighfar, jadi orang Islam yang baik, maka diturunkan kembali hujan kepada kamu, hujan yang deras. Midrara makna menyuburkan balik tanah. Sebab waktu itu bila hujan tak turun, wanita pun tak subur rahim dia. Tak ada wanita yang beranak 3 tahun tu. Dia ikut pada tanah ketika itu. Macam sekarang ni tak ada tanah pun beranak-ranak je. Itu. Lalu di sinilah kita dapat lihat bahawasanya murka Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka disebabkan daripada kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga merasa sombong dengan kekufuran. Sombong macam tabiat iblis, la aba wastakbara, dia sombong. Iblis ni dia mulai rasa sombong sebab ibadah, sebab dia ahli ibadah di langit, ahli ibadah di bumi, sampai taraf ibadahnya selevel dengan malaikat. Iblis dulu bukan nama Iblis Azazi, nama yang lain kata Nabi Al-Haris. Bahkan dalam satu hadis sahih Nabi kata Allah suka seseorang nama Al-Haris. Bahasa Arab, terjemah Melayu Al-Haris, orang yang kuat usaha. Seperti mana seorang peladang, dia kuat usaha. Al-Haris, yang berusaha. Itu Nabi kata Allah suka nama tu. Itu diberi kepada Iblis sebab dia sangat berusaha untuk beribadah kepada Allah sampai level malaikat. Sampai Allah panggil dia malaikat. Malaikat daripada cahaya, dia malaikat daripada jin, kata Abdullah bin Abbas. Allah bagi tahu dia malaikat. Itu pasal Allah perintah, wa idh qulna lil malaikati isjudu, para malaikat sujud pada Adam. Dia termasuk malaikat tapi di sudut derajat ibadah, bukan penciptaan. Illa iblis dialah tu. Illa di sini adalah istisna, yang mana menunjukkan pada kecuali. Semua malaikat daripada nur itu sujud, dia malaikat daripada api yang tak sujud. Illa adalah mengeluarkan daripada perbuatan sujud, dia tak termasuk. Lalu dia abah, dia enggan. Wastakbara kena dikaitkan ayat lain sebab Allah Subhanahu Wa Taala tanya dia, mengapa kamu tidak mahu melakukan apa yang kusuruh? Sebab perintah itu ibadah daripada Allah. Bila dia sujud pada Adam, itu ibadah, menambah pahala dia, disebabkan dia adalah mukallaf. Malaikat bukan mukallaf. Allah suruh sujud pada Adam, malaikat buat dia mukallaf. Bila mukallaf, dia boleh nak sujud, dia boleh tak mahu. Dia mukallaf, itu hukum pada mukallaf. Lalu macam-macam jawapan dalam Quran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah bertanya ni, astakbarta, apakah patut kamu nak sombong? Yang suruh aku itu ibadah. Am kunta minal alin, ataupun kamu dah rasa kedudukan kamu ni tinggi dan sederajat dengan malaikat, menyebabkan kau tak perlu sujud. Itulah maksud sombong. Sebab iblis dia rasa kedudukan derajat ibadahnya dah sama level dengan malaikat, lalu dia tidak mahunya sujud. Dia sujud logik, malaikat yang Allah perintah pun sujud. Kalau dia rasa dia ibadah selevel malaikat, sujud ajalah. Itulah dia tak mau sujud. Tu yang Allah kata dia tu sombong. Wa kana minal kafirin, hukum yang terakhir dia kafir. Kafir ni poin dia kat mana? Mengapa dia boleh jadi kafir? Nabi Adam AS, Allah kata, duduk tinggallah kamu dengan isterimu kat jannah,
Jannah ni bukan syurga kekal. Jannah ni di dunia ni. Idh qulna lil mala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Adam alaihi salam dengan Hawa fil ardi, di bumi ni. Dunia ni dulu sangat indah. Tidak ada kerosakan, terlalu indah. Indah ni diibaratkan kalau sekiranya dunia ni tak berubah keindahannya waktu zaman Adam dulu, kita kata ini dah syurga dah ni. Sangat indah dunia ni dulu. Sebab sebelum Allah Subhanahu Wa Taala cipta Adam, pokok-pokok buah semua dah tumbuh. Pokok-pokok yang mengeluarkan buah semua dah tumbuh. Tu yang Allah kata makanlah buah-buah ni saja. Cuma pohon ni jangan hampir. Hampir ni makna di sudut bahasa, kalau tak boleh hampir, makan pun tak boleh. Sebab nak makan nak kena ambil petik, nak kena hampir dengan pokok tu. Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah, walaupun begitu kau akan diuji wahai Adam. Okey, selesai. Lalu Nabi Adam alaihi salatu wasalam pun makan. Cuma soalannya, Nabi Adam alaihi wasalam makan buah yang dilarang itu sebab iblis suruh ke ataupun sebab yang lain? Jawapannya adalah sebab lupa. Allah dah beritahu jangan makan. Allah menguji. Sebab syurga kekal, mana ada ujian. Ini syurga bukan syurga kekal, syurga dunia, kata ulama akidah kita. Ulama tafsir mutaakhirin pun mengatakan fil ardi. Ini ja'ilun fil ardi, mana cerita ni di dunia ni. Memang cantik dan indahnya dunia ni dulu. Yang jadi, yang hilang keindahan sebab tangan manusia yang rosakkan, ubah-ubah. Itu pasal kalau kita pergi ke Eropah, pergi ke bahagian kat Turki, ada tempat orang kata ini dah macam syurga dah, padahal dia tak pernah masuk syurga. Siapa pernah pergi kat kawasan cantik-cantik sana? Subhanallah, tak ada tempat macam ni di Malaysia. Sangat cantik. Lalu keluar daripada mulut dia, macam syurga. Tanya, pernah masuk syurga? Tak pernah. Habis macam mana tahu? Orang bagi tahu, tapi dah terasa di hati ibarat syurga. Tak salah dia kata, memang dulu dunia macam tu. Jadi tinggal tempat sikit-sikit dia yang cantik dan dunia. Rupanya tempat tu dia ada sentuh orang, tak ada kerosakan. Tu yang jadi cantik. Lalu kita kena tahu, walaupun cerita Adam dengan Iblis, Iblis ini dia dalam bentuk dia jin. Adam alaihi salam tak pernah tengok pun rupanya Iblis dalam keadaan hakikat sebenar. Tak pernah. Jadi Iblis ini cakap dengan Adam sekadar was-was. Dia mewaswaskan Adam. Bukan dia datang dalam satu bentuk lembaga lalu dia cakap, Adam makanlah buah ni. Bukan apa. Allah larang kamu agar kamu kalau sekiranya tak makan buah ni, nanti kamu akan keluar pada syurga. Tapi kalau kamu makan, nanti kamu kekal. Itu disebut syajaratil khuld. Kalau makan, nanti jadi kekal. Ya Adam, kau nak tak kekal duduk dekat tempat yang indah, cantik dengan isterimu? Logik kata mahu. Maka makanlah. Bila makan akan kekal. Tapi bila kau tak makan, nanti kau akan dibawa tempat lain. Was-was. Iblis tak suruh pun. Dan Nabi Adam AS, Iblis walaupun dia suruh, Nabi Adam AS tak ikut suruhan dia. Logik suruhan ni, apabila diperintah disuruh terus ambil makan, itu maksud suruhan. Hai Adam, makan. Kalau kau makan, kau kekal. Kalau tak makan, kau tak kekal. Lalu Adam pun ambil untuk kekal. Tidak. Dan Adam alaihi salatu wassalam tahu, sebab Allah ingatkan dia itu hasutan daripada Iblis. Hasutan jin lah, waktu tu tak disebut Iblis lagi, hasutan jin. Jin tak nampak, Adam pun tak nampak dia hanya mewaswaskan manusia melalui hati. Lalu Nabi Adam alaihi salam tak pernah sentuh. Tak pernah sentuh makna tak pernah makan buah tu. Dan dia tak tahu kisah Iblis kata ni akan jadi kekal, tak kekal. Tak, dia tak ambil pot lah, kita kata nak faham benda tu.
Sebab Allah kata jangan makan, tu je, jangan ambil, mana jangan makan, sekadar itu. Lalu Adam alaihi wasallam, dah tabiat manusia, Allah uji dia. Lama tak lama kata Abdullah bin Abbas, lebih kurang setelah 150 tahun, lupa dia ambil makan. Macam kita bukan 150 tahun, 15 minit pun dah lupa. Duduk dalam satu jamuan kahwin, kita ada sakit, kawan sebelah kata, "Mah, ni kau jangan makan Lepas tu kawan tu pergi ambil makanan. Tengok-tengok, "Mah, mana makanan ni?" "Aku dah ambil." Lupa dia. Padahal dah diingat, "Ni kau sakit ni tak boleh makan ni." Sekejap kan, "Alamak, aku lupa lah." Baru 5 minit je pun. Adam alaihi wasallam 150 tahun baru dah wujud lupa dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasi." Dan sesungguhnya kami dah ingatkan kepada Adam sebelum tu lagi, jangan makan buah ni. Ujian, bukan haram, ujian. Buah tu kata Abdullah bin Abbas, buah anggur. Allah uji, anggur ni halal ke haram? Makanya halal, cuma Allah nak uji dia. Ujian tu ambil hikmah untuk kita pula. Itu pasal lah dinamakan al-insan. Al-insan, Allah kata fanasi. Al-ins tu maksudnya dia lupa. Tu yang jadi al-insan. Manusia tu memang pelupa. Itu sifat insan. Kalau Allah nak ingatkan kita, kita akan ingat. Kalau Allah tak ingatkan kita, kita lupa. Sebenarnya yang kita ingat sebab Allah ingatkan kita. Kalau sekiranya Allah mengenaki lupa, kita nak ingat pun takkan boleh ingat. Kadang-kadang yang tak mau ingat, dia ingat. Yang nak ingat, tak ingat. Sifat insan. Lalu jawapannya adalah fanasi. Dia lupa, bukannya termakan hasutannya iblis. Sebab saya mendengar juga ustaz cerita, Adam buat salah sebab ikut iblis. Salah, Allah jawab fanasi. Dia lupa. Kata Abdullah bin Abbas, lupa tu muncul setelah 150 tahun. Mana salah Adam ke tidak? Bagi dia salah kepada Allah. Tapi bukan dikaitkan sebab dah ikut iblis, ikut taat iblis. Sebab apa? Adakah Allah Subhanahu wa taala itu dia melaknat Adam macam dia melaknat iblis? Tak. Iblis tu sampai Allah kata wa kana minal kafirin sebab tak sujud ke Adam je. Adam alaihi wasallam pun dah buat salah juga. Sebab kan dia berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana." Dia rasa salah dia tu zalim, kezaliman. Lalu dia minta ampun kepada Allah. Kalau tak dapat keampunan daripada Allah, dia kata kami berdua jadi orang yang rugi. Bila rugi, cucu cicit dia nanti hidup dalam keadaan kerugian dia. Kalau tak mendapat keampunan daripada mereka berdua, makna melalui mak ayah ni dulu. Lahir je anak ni pun dah menanggung dosa Adam dan Hawa. Itu kena difikirkan tu pasal Adam alaihi wasallam rasa bersalah. Allah terima tak taubat Adam dengan Hawa? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah Subhanahu wa taala terima. Jadi kes iblis Allah Subhanahu wa taala tak terima, cuma kita kena tahu kat mana ni nak kena tahu. Wa kana minal kafir. Dia tak sujud pada Adam, kita tahu dia tak mau, dia sombong. Tapi jadi kafir ni kat mana? Sebab kafir ni berkaitan aqaid, akidah. Lalu ulama kita jawab, dia kafir kerana dia yang mengasaskan kesyirikan kepada Allah. Dia kenal Allah, tapi dia hasutnya manusia untuk sembah selain pada Allah. Itu pasal barang siapa yang ikut dia, maka dia akan menjadi seperti mana dia kafir. Oleh kerana itulah manusia yang sembah selain pada Allah, dia kafir. Seperti mana iblis yang mengasaskan kekafiran dan kesyirikan. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini kalangan orang-orang kafir tadilah. Lalu datang dakwah bagi tahu, tak mau terima, bahkan sombong pula dengan dakwah daripada Allah. Sebab dakwah Islam sebenarnya daripada Allah. Allah nak bagi tahu dia tak berminat. Sehingga kata Rasulullah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia duduk di atas satu tempat, tempat tu melaknat dia. Makanan yang dia makan, makanan tu melaknat dia.
Anginnya bertiup, oh dia kena angin. Dia rasa sedap, angin tu sedang melaknat dia. Semua laknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain disebut oleh Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Orang yang mati dalam keadaan kafir dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang lain selain pada Allah. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, Allah tahan hujan. Ini ada haiwan-haiwan. Haiwan pun tengok Allah tak turunkan hujan kerana kejahatan manusia. Lalu haiwan tu melaknatnya manusia tu. Sebab mereka lah hujan tak turun. Nabi kata haiwan tu melaknat. Bahkan dalam satu riwayat, di mana sahaja tempatnya orang kafir itu berpijak, semua atas laknat. Jangan beranggapan mereka, ya kita tengok kekayaan, kecantikan, kecerdikan ada. Kita kena tengok laknat tu berjalan atas mereka. Laknat itu jalan atas mereka. Dan laknat itu bukan boleh nampak macam azab api. Sebab api itu dicipta oleh Allah untuk membakar, sifat membakar. Macam api neraka sifatnya membakar. Tetapi kalau dikaitkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dia jauh lebih besar daripada api yang membakar. Jadi sudah akidah. Lalu bila Allah Subhanahu wa taala laknat, itu yang menyebabkan orang mati ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini kekal dalam neraka kerana laknat tadi. Laknat tu kekal sebab mati kafir. Api bila membakar dia akan selesai. Tetapi laknat tak selesai. Itu pasal orang kafir kalau tak dibakar api tetap dia kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Walaupun azab atas dengan api selesai, tapi dia tak selesai, maknanya dia akan keluar pada neraka. Api walaupun tak membakar. Sebab sebagai ulama mengatakan orang kafir satu ketika nanti tak tahu berapa lama dia ada azab, puluh ribu tahun, ratus ribu tahun, juta tahun dalam neraka. Satu hari api itu terpadam juga. Walaupun terpadam, mereka masih duduk dalam neraka, tak keluar-keluar. Itu azab ke tidak? Itu bukan azab, itu laknat. Jadi laknat ni jauh lebih besar sebab mengekalkan. Kalau duduk dalam neraka tak kena azab, rasa tersiksa juga tak? Tersiksa juga. Duduk je dalam tu. Macam orang duduk dalam penjara, hukumannya seumur hidup. Tak kena hukum gantung, seumur hidup. Seumur hidupnya sampai dia mati. Agak-agak tersiksa tak? Tersiksa. Walaupun ada makan, ada minum, boleh tidur, boleh berak, kencing pun boleh situ. Bahkan panggil lagi bangun tidur, ajar dia semayang. Tapi hukumannya itu semua hidup rasa tersiksa juga. Tetapi bila dia bertaubat kepada Allah, dia ada iman, dia ada Islam, dia akan rasa nikmat walaupun dalam penjara. Itu pasal ada kisah orang tu memang buat salah, masuk penjara. Ini cerita ke Arab. Tapi dia dah bertaubat, dia belajar agama, akhirnya dia belajar Quran. Sampai peringkat hafal Quran dalam penjara, sehingga pihak penjara setuju bawa keluar dia sebab dia hafal Quran. Kat Arab, kat Malaysia tak ada tu. Sehingga mereka ada kat undang-undang, seseorang boleh disegerakan dia punya hukuman penjara dia kalau dia dapat hafal Quran. Contoh dia 10 tahun dia hafal Quran, boleh keluar. Mungkin dia boleh hafal dalam 5 tahun ke. Dekat Arab, Malaysia tak ada ke nak orang beriman ke wali ke, duk sumbat juga dan tu. Orang tak salah pun dia sumbat. Orang yang salah tak sumbat. Kat sini tanah airku tercinta. Betul. Mari kita berdiri sekejap nyanyi lagu negaraku. Di sini bukan kita kata inilah majlis peguam-peguam pun dah cakap dah lagi pada undang-undang sunnah. Majlis peguam-peguam pun berkumpul. Dah tak boleh nak cerita dah. Jadi kembali balik pada ayat ini, sambil kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi munajat ni lah maksudnya kesan tadabbur. Itu bahasa bila kita baca Quran, walaupun faham dalam bahasa Melayu terjemahan, tadabbur itu melahirkan munajat.
Seperti mana hakikatnya solat bukan sekadar diperintah bila solat berdiri ya, rukun sujud, baca iftitah, nak baca bismillah, nak baca surah al-Fatihah, a'udzubillah. Bukan sekadar qiraah baca. Ada qauli, ada fi'li. Tetapi sebenarnya Rasulullah mengajar kita solat itu munajatun. Fa inna salata yunaji rabbahu. Maka sesungguhnya hakikatnya solat itu kata Rasul adalah munajat. Seseorang yang solat itu di dalam solatnya kepada Tuhannya. Munajat. Munajat ni apa? Najwa. Najwa ni berbisik-bisik, mukallamah, berbicara dengan Allah. Pelan-pelan cakap. Begitu. Sebab kita orang buat salah mana ada cakap kuat-kuat. Ada orang buat salah cakap kuat-kuat, tak kena gaya dia. Kalau kita salah dengan siapa-siapa, kita pun minta maaf, cakap pelan-pelan. Ada cakap angkat suara dengan dia, tak kena. Seperti mana hari gaya dah buat salah kat dia, minta maaf maafkan saya. Ada ke cara begitu? Mesti minta maaf, saya tu buat salah dah, maafkan. Lalu kita bila munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mana pada mukallamah, munajat tadi, Nabi kata kena bisik-bisik je. Bisik-bisik ni apa? Yakni kamu bisik-bisik ni maknanya adalah kamu dengan Allah, Allah dan kamu. Sebab istilah bisik, bila bisik, orang lain tahu tak dengan apa yang kita bisikkan? Macam kita baca sesuatu dalam solat kita, orang tahu ke kita sedang baca apa? Kita doa pelan-pelan, bisik-bisik, orang tahu ke kita doa apa? Itulah istilah bisik-bisik. Solat tu memang bisik-bisik. Bisik-bisik istilah Melayu, belajar pelan-pelan. Dia sudah hukum adalah baca bisri, sir. Kan kita ada baca sir, baca jahr. Satu ketika Rasulullah masuk masjid, para sahabat solat sunat tapi baca kuat dalam solat. Ramai-ramai, seorang-seorang lah solat tapi angkat suara. Lalu Rasulullah SAW pun bagi tahu sesungguhnya solat tu munajat. Bila munajat, pelan-pelan saja baca. Sebab bacaan yang dikuatkan ganggu orang yang sedang bermunajat tu, kata Rasul. Jangan ganggu dia bermunajat. Jadi kamu pun kena munajat dengan Allah. Cara munajat kata Rasul, jangan angkat suara kamu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak dengar munajat, bukan nak dengar suara. Allah nak munajat. Jadi Rasulullah mengajar kita bahawa solat bukan sekadar qiraah baca Fatihah. Allah nak munajat dengan surah Fatihah. Sampailah ghairil maghdubi alaihim. Jadi munajatnya adalah, ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan ahlul hidayah tersebut. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu doa munajat dia. Akan tetapi apabila kita membaca ayat seterusnya pada ayat ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kaum murkai, yakni golongan selain pada ahli hidayah, dan mereka adalah orang-orang yang telah rosak kehidupannya dan telah menyimpang pemikirannya walaupun mereka pernah mengetahui perkara yang benar. Siapa mereka? Kata Rasulullah, orang Yahudi. Orang Yahudi, orang yang ada kitab samawi. Syariatnya syariat Nabi Musa AS, keturunannya keturunan para Nabi Rasul Bani Israel. Kita kena tahu orang Yahudi hari ni keturunannya keturunan para Nabi Rasul, tapi mereka tak syukur tu. Seluruh para Nabi Rasul tu semuanya menyeru pada Nabi Muhammad, Nabi Ahya, Nabi Ahmad. Dalam kitab Taurat nama Rasulullah disebut Ahya, kita Injil Ahmad. Walaupun Nabi Muhammad belum lagi diutus, kena beriman pada dia. Macam kita beriman pada Nabi Muhammad dan Nabi sebelum-sebelum ni. Macam agama yang dulu, Islam juga, cuma mereka diperintah beriman pada Nabi sebelum dan Nabi akan datang. Maksudnya apa? Pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa pun bagi tahu bukan keimanan kepada aku, kena beriman pada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi sampai pada Adam alaihissalam. Itu syariat. Beriman pada seluruh Nabi Rasul yang diutus oleh Allah. Dan kamu juga perlu beriman dengan dalam kitab ni Allah sebut Nabi Ahya. Ahya tu Nabi Muhammad dan beberapa nama lagi
dalam kitab Taurat. Dan juga kamu kena beriman, ni ada lagi Yahya, Zakaria, Isa, ada dalam Taurat. Mengapa agaknya? Sebab Nabi bagi tahu kepada kita dalam Taurat, ada juga dalam Quran. Surah pertama dalam kitab Taurat, surah pertama adalah surah Al-An'am yang kita baca. Permulaan surah Al-An'am adalah Alhamdulillah. Jadi dalam Taurat yang pertama sekali wahyu Alhamdulillah. Ada dalam Taurat. Dalam surah Al-An'am ada cerita tentang haiwan ternakan, ada cerita tentang para nabi rasul. Dalam surah Al-An'am juga Allah Subhanahu wa taala sebut tentang amalan yang baik, amalan yang buruk dibalasi. Dalam surah Al-An'am juga cerita tentang Islam. Kul hadhi sabili ad'u ilaih. Maknanya kul hadhi sabili itu daripada Rasulullah. Lalu dalam surah Al-An'am pun bagi tahu nabi yang terakhir namanya Nabi Ayat akan menyuruh ikut agama dia. Maksudnya kalau kamu sempat hidup sezaman dengan Muhammad ni ataupun Nabi ni, kamu kena ikut dia. Dalam Taurat semua dah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Taurat itu dikatakan dibaca hari ni, tapi adakah ayat itu? Ayat itu ada, tapi dipusing. Yuharif ni adalah dia memalingkan dengan maksud yang sebenar. Kitab Taurat itu dalam bahasa Ibrani, Kipti itu Mesir je. Ibrani ni umum bagi Bani Israel. Kitab Injil bahasa Suryani, kemudian diterjemahkan. Sebab orang Yahudi sendiri tak boleh menguasai bahasa asalnya, bahasa Taurat. Orang Kristian pun tak boleh nak memahami, menguasai bahasa asalnya Injil. Macam kita, walaupun bukan orang Arab, Quran dalam bahasa Arab tak pernah diubah. Adakah kita solat baca terjemahan Quran? Sah tak kalau kita baca? Enggak sah, makcik. Tidak sah. Kalau kita dah boleh baca Quran bahasa Arab, apa nak baca bahasa Melayu? Bahasa Melayu terjemah dalam hati je, dan dekat lidah batal solat. Lalu mereka tak tahu yang sebenarnya ulama mereka ubah diterjemahkan macam Bible, dia terjemah tapi dia ubah. Allah Subhanahu wa taala memanggil Isa alaihi wasallam sebagai Ruhul Kudus, ada Ruhi, ada macam-macam nama. Al-Masih. Taksubnya orang-orang Kristian ni, orang Nasrani, sampai dia ubah anak bahasa itu. Sebahagian Yahudi kata kami mengubah, cuma kami tak mengubah hakikat, mengubah lafaz. Apa maksudnya di sini? Isa itu bukan anak Allah, walaupun Allah sebut wahai anakku Isa. Yahudi dulu yang menulis tu, dia dah ta'asub, dia memuji Isa sampai begitu. Itu yang Rasulullah kata, janganlah kamu memuji aku seperti mana orang Nasrani memuji ni Isa. Dia memuji cara bagaimana? Sehingga dah menganggap anak Tuhan, sehingga menyembahnya. Jadi dulu mereka pun memuji Isa, sebutlah anak pada Allah. Cuma anak di sini adalah lafaz yang menunjukkan kekasih dia, tapi bukan berketurunan. Kemudian pula Yahudi kemudian ambil anak ni hakikat betul. Akhirnya mereka mengakui Isa itu anak Allah. Allah memiliki anak laki-laki bernama Al-Masih Isa, yang beranakkannya Maryam. Ubah. Kafir atau tidak? Ini sesat atau tidak? Lalu Rasulullah kata waladhdallin adalah orang-orang Kristian Nasrani itu. Dia sesat. Orang Yahudi mengapa Allah murkai mereka? Sebab mereka banyak ilmu, keturunan Nabi, tapi tak syukur, menolak, membangkang. Lalu Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Mereka tetap dia merukai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mempunyai kitab. Kejahatan mereka terselat apabila mereka berani mengubah isi kandungan kitab Taurat daripada yang benar kepada hawa nafsu syahwat mereka semata-mata. Dia begini, mereka baca Taurat, mana ayat yang kena dengan selera, ambil lah. Yang tak kena dengan selera, kena ubah. Pada zaman Rasulullah adanya penulis-penulisnya kitab tu.
Mereka pun tahu kebenaran tu. Mereka kenal Rasulullah macam kenal anak laki-laki. Itu Allah sebut dalam Quran. Lalu bagi mereka, mereka akan rasa terancam kalau ikut Muhammad, ikut Rasulullah. Lalu kaedahnya melalui kitab. Sebab mereka itu amal duduk bangun mereka pun dengan Taurat juga. Lalu kaedahnya orang-orang kaya pergi ke penulis-penulis tu, dia kata, aku bayar kamu asalkan kamu ubah yang Muhammad punya tu. Sehinggalah lafaznya Rasulullah sebagainya ahyat ditukar sebagai ahyat ini adalah bukan Nabi Rasul tapi Dajjal. Sebab Dajjal tu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Kadzab. Kadzab bahasa Arab, Dajjal bahasa Ibrani. Jadi Dajjal bukan bahasa Arab. Nabi kata Dajjal maksudnya ada Kadzab, pendusta dia. Lalu di dalam Taurat yang mereka ubah ahyat ataupun Nabi Muhammad Dajjal dalam bahasa dia. Lalu bila dibaca, mereka kata kami kena beriman dengan kitab yang kami baca. Padahal itu yang diubah. Oleh kerana itulah mereka tak mau beriman. Pada zaman Rasulullah juga ada juga orang yang tahu isi kandungan tu, datang dalam kuliah-kuliah mereka, baca juga Taurat. Tok guru tu akan baca, tapi mereka tak pandai nak tafsir. Quran ada tafsiran, Taurat Injil mereka tak pandai nak hurai lah. Mereka kata ikut je, tak perlu hurai-hurai, faham situ je. Quran tak boleh begitu, kena ditafsirkan. Satu hari dalam majlis dia, tok guru tu baca, lepas tu dia buka lagi, dia tak baca, buka lagi. Orang ni pun ada Taurat juga, kenapa ayat surah belah kat sini tak baca? Rupanya situ ada cerita Nabi Muhammad, sampai 6 muka surat tak dibaca. Pergi kepada ulama tu, mengapa tak baca 6 muka surat ni, langkah-langkah tak perlu baca. Tapi aku tengok ni kitab Taurat daripada Allah, kita bacalah, mengapa nak langkah-langkah? Tak boleh, sebab ada cerita Muhammad, kan bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tak perlu. Apa maksudnya? Bila tak perlu, dia faham gitu, dia koyak je lah, tak perlu baca sampai bila-bila, koyak. Lepas tu tok guru tu baca lagi, ada yang dia tak baca, yang tak baca aku koyak lagi. Koyak je susun, dia kumpul rupanya cerita Nabi Muhammad. Satu hari baca lagi, satu hari tok guru tu tak baca juga, koyak lagi. Yang mana baca-baca, yang tak baca dia koyak. Lalu dia fikir, asyik koyak, nanti nak baca apa ni? Dia susun semua cerita Nabi Muhammad. Dia fikir Allah berfirman tentang Nabi Muhammad dalam Taurat, semua kisah yang betul. Lalu dia fikir, mengapa nak perlu koyak sebenarnya, mengapa tak perlu baca? Akhirnya dia pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menampak Yahudi itu dah buat jahat, pendusta, dia tak amanah dengan kitab Taurat. Akhirnya dia masuk Islam. Sebab apa? Tidak ada amanah dalam agama. Sebab dia tanya mengapa Muhammad tak perlu dibaca, sebab cerita dia bukan betul. Tapi ini kitab Taurat daripada Allah, turun pada Musa, takkan